Jadi ada beberapa perkara. Okey pelajar, sekarang saya berikan secara detail apa yang dikatakan sebagai ciri-ciri masyarakat feudal di England. Pertama, struktur dari segi struktur. Struktur masyarakat feudal di England merupakan amalan monarki yang terdiri daripada raja, vasal kelas pertama, vasal kelas kedua ataupun knight, dan juga kemudian rakyat biasa ataupun serf. Itu ciri yang pertama. Macam saya katakan tadi, kita kena jelaskan dari segi struktur. Struktur itu adalah satu ciri. Tapi bila kita menjawab soalan bertanya tentang struktur, maka kita hanya menjelaskan struktur sahaja. Setiap hierarki ataupun lapisan yang ada dalam masyarakat tersebut, daripada vasal sampailah serf, ataupun daripada tenor ataupun maharaja sampailah kepada golongan saudagar. Itu di Jepun. Okey, jelas itu yang pertama. Yang kedua, mereka tinggal di dalam mano atau domain yang dimiliki oleh raja. Okey, mereka tinggal dalam domain atau mano, satu kawasan, kemudian dibina castle, kubu pertahanan di sekeliling kawasan mano ini, untuk mengawal keselamatan penduduk dan juga raja, vasal dan serf yang tinggal di dalamnya. Itu adalah ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, hubungan di antara hierarki adalah berasaskan hubungan duhala atau timbal balik antara lord dengan vasal dan vasal dengan serf. Satu memberi perlindungan, yang satu lagi akan memberi apa yang dikatakan tadi sebagai tak setia. Lord akan memberi perlindungan kepada vasal, vasal akan beri tak setia kepada lord. Serf, vasal akan memberi perlindungan kepada serf, serf pula akan memberi tak setia kepada vasal. Itulah yang dipanggil hubungan duhala dalam hierarki masyarakat di England. Itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, setiap hierarki mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing. Raja akan melindungi vasal, manakala vasal akan memberi tak setia kepada lord ataupun raja. Itu yang saya katakan tadi. Jadi ada peranan dan tanggungjawab antara kedua pihak. Satu dari segi hubungan dua hala. Yang satu lagi kita jelaskan juga ciri adalah dari segi peranan dan tanggungjawab raja. Apa peranan dan tanggungjawab raja? Vasal apa peranan dan tanggungjawab vasal? Serf apa peranan dan tanggungjawab serf? Jelas saja. Itu yang keempat, ciri yang keempat. Ciri yang kelima, hubungan di antara golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah adalah berdasarkan kod undang-undang, di mana raja atau lord berkuasa menetapkan undang-undang di dalam mano atau domain miliknya. Ini sudah pasti dalam domain atau mano yang diuruskan dan dimiliki oleh lord, maka lord akan menentukan peraturan ataupun undang-undang yang perlu dilaksanakan di dalam mano. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri masyarakat feudal di Jepun secara lebih detail. Ciri-ciri masyarakat feudal di Jepun, yang pertama dari segi struktur. Saya jelaskan tadi dari segi struktur masyarakat feudal di England. Dalam struktur masyarakat feudal di Jepun, seperti yang saya jelaskan secara umum tadi, terdiri pada emperor ataupun maharaja ataupun tenor tinggal di Kyoto. Merupakan lapisan teratas dari segi hierarki ataupun struktur masyarakat di Jepun pada waktu itu. Itu ciri yang pertama. Dari segi struktur masyarakat feudal. Jadi kita terangkan, semua dari segi lapisan tadi, daripada maharaja yang tinggal di Kyoto memerintahkan di bawah pemerintahan kerajaan maharaja yang dipanggil kerajaan Mikado. Berpusat di Kyoto. Shogun pula memerintah di Edo melalui kerajaan Bakufu, melalui sistem pemerintahan tentera yang dipanggil Bakufu. Jadi itu adalah struktur yang pertama. Kita boleh jelaskan struktur masyarakat Jepun dari segi emperor, shogun, kita kait pula dengan daimyo. Itu sebagai atau dan juga samurai sebagai golongan yang diperintah, dan siapakah golongan yang diperintah. Itu perkara yang pertama kita boleh jelaskan dari segi struktur ataupun ciri-ciri masyarakat feudal. Ciri-ciri masyarakat feudal yang pertama adalah dari segi struktur masyarakat feudal di Jepun. Itu yang pertama. Yang kedua kita jelaskan ciri yang kedua, di mana Shogun Tokugawa tinggal di Edo di bawah kerajaan maharaja yang dipanggil kerajaan Mikado, dan pemerintahan ini berasaskan pada kuasa yang diberikan oleh maharaja melalui dasar pecah dan perintah. Saya ulang balik. Shogun Tokugawa tinggal di Edo, menjalankan pemerintahan berasaskan kuasa yang diberikan oleh maharaja melalui dasar pecah dan perintah. Jadi maharaja tinggal di Kyoto, saya kata tadi, melalui kerajaan maharaja yang dipanggil kerajaan Mikado. Manakala Shogun pula tinggal di Edo, menjalankan pemerintahan berdasarkan kuasa yang diberikan oleh maharaja melalui dasar pecah dan perintah.
Okay, jadi maharaja memberikan kuasanya. Shogun menjalankan kuasa maharaja melalui cop moho yang diberikan oleh maharaja kepadanya. Jadi cop moho yang diberikan kepada oleh maharaja. Jadi cop moho ni contoh macam info saya ni lah. Ini contoh di cop moho. Cop ini diberikan oleh maharaja kepada shogun untuk sebagai tanda raja memberikan kuasa pemerintahan untuk memerintah wilayah-wilayah Jepun yang lain di bawah kuasa shogun. Jadi shogun akan tunjukkan ini dah dia ada lambang lambang maharaja pada waktu itu. Ini dia. Inilah dia lambang kebesaran. Punca kuasa yang diberikan oleh maharaja kepada shogun untuk menjalankan pemerintahan. Ini maka diakui oleh daimyo-daimyo di bawahnya. Di bawah shogun. Jadi shogun akan mengetuai pemerintahan yang berpusat di Edo sebagai pusat pemerintahan kerajaan tentera yang dipanggil kerajaan Bakufu pada waktu itu. Ciri yang ketiga, maharaja hanya lambang perpaduan dan tidak memiliki kuasa pemerintahan. Jadi raja hanya sebagai lambang yang tinggal di Edo, menjalankan pemerintahan hanya di Kyoto sahaja. Dan kawasan-kawasan lain di Jepun diperintah oleh shogun yang saya jelaskan tadi. Itu kedudukan, itu ciri yang ketiga. Yang keempat, shogun membahagikan kawasan pemerintahan berdasarkan kepada golongan bangsawan ataupun daimyo, sama ada yang menyokong atau menentangnya. Simpan seperti simpan, tozama, fudai. Itu adalah jenis-jenis bangsawan ataupun daimyo, di mana kedudukan mereka berdasarkan kepada kedudukan dari segi politiknya. Di mana mereka tinggal itu, di mana daimyo yang rapat dengan shogun akan tinggal berhampiran dengan shogun. Dia akan mendapat tempat di kawasan yang subur, kawasan yang maju. Manakala musuh-musuh shogun ini, daimyo luar ini akan tinggal di luar kawasan yang lebih jauh daripada Edo. Itulah cara bagaimana ciri penting yang digunakan oleh shogun untuk mengukuhkan kedudukannya dalam sistem yang dipanggil sistem Bakufu. Dan ciri yang kelima adalah perhubungan berdasarkan kepada kod moral. Kod moral. Sebab itu yang saya katakan tadi, tidak berlaku mobiliti sosial dalam struktur masyarakat ataupun dalam masyarakat feudal di Jepun. Jadi tidak berlaku mobiliti sosial, tidak berlaku. Sebab kalau dia dilahirkan sebagai petani, dia akan kekal sebagai petani. Dan kalau dia daimyo, dia akan jadi daimyo. Kalau dia samurai, dia akan kekal sebagai samurai. Itu keadaannya semasa pemerintahan kerajaan shogun Tokugawa. Jadi perhubungan berdasarkan kepada kod moral. Setiap lapisan ini, kalau kita lihat, mereka sangat setia, sangat menghormati ketua mereka. Mereka tidak akan menentang ataupun melawan, sebab mereka sangat terikat dari segi moral, dari segi kod moral itu, bukan berdasarkan kod undang-undang seperti di England, tetapi berdasarkan kod moral. Jadi hubungan itu berdasarkan kedudukan, status ataupun taraf masyarakat pada waktu itu. Kalau dia petani, sampai bila dia akan menjadi petani. Itu adalah ciri yang penting. Satu lagi ciri yang penting dalam masyarakat feudal adalah mana-mana anak atau anak angkat boleh dilantik sebagai ketua ataupun pemerintah pada waktu itu. Dia bukan anak raja sahaja, tapi jika dia ada anak angkat dan sebagainya, mereka masih boleh memberikan jawatan itu kepada itu bezanya masyarakat feudal di Jepun dengan di England.